Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam PKP saya ucapkan. Sekalung penghargaan saya kepada yang berbahagia Puan Azila binti Abdul Razak selaku pensyarah kita untuk subjek Mikroekonomi 2 dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, hadirnya kita semua di sini ialah untuk mengupaskan mengenai satu topik yang mana ini merupakan topik yang terkini dan yang sedang diperkatakan di seluruh negara, iaitu tajuk kita yang berbunyi Bahana Virus COVID-19. Pada hari ini saya tidak berseorangan, malah saya ditemani oleh 4 jejaka terhangat Asia untuk kos AE23 iaitu Kewangan Islam, iaitu panel yang pertama ialah saudara Amar, yang kedua ialah saudara Zaki, yang ketiga saudara Afif dan yang terakhir ialah saudara Ajwad. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus novel yang pertama kali dikenal pasti di Wuhan, China. Ini dinamakan sebagai penyakit coronavirus 2019, iaitu CO bermaksud corona, VI untuk virus dan D untuk penyakit. Dahulunya penyakit ini dirujuk sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Sumber coronavirus ini dipercayai datang daripada pasar basah yang mana terletak di Wuhan, iaitu keadaan pasar tersebut yang menjual bermacam jenis haiwan yang mati ataupun yang masih hidup, termasuklah haiwan eksotik yang jarang-jarang kali kita dapat lihat suasana di persekitaran pasar di tempat-tempat yang lain. Apa yang saya ceritakan sebentar tadi merupakan sekilas pandang mengenai bagaimana COVID-19 ini boleh terjadi dan menjadi satu fenomena yang sampai sekarang masih tidak ada jalan penyelesaian. Jadi soalan saya yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Amar. Soalan saya ialah, bolehkah saudara Amar menyatakan kesan-kesan yang buruk yang terjadi di negara kita disebabkan COVID-19? Dipersilakan. Okey, baiklah, kita pergi kepada kesan COVID-19 yang pertama, iaitu kesan terhadap pekerjaan. Tidak dapat dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 telah menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hari ini, negara kita berada dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. Hakikatnya, serangan wabak COVID-19 telah menyebabkan perkembangan ekonomi negara kita terjejas teruk dan akibatnya ramai rakyat Malaysia yang telah diberhentikan kerja. Nasib anak muda pula dilihat kelam dengan berdepan kemungkinan diberhentikan kerja pada bila-bila masa sahaja. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkat Malaysia, kadar pengangguran melonjak kepada 5.0%, iaitu meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya kepada 778.8 ribu orang. Penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan pada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan hingga April 2020 telah memberi kesan pada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pencari kerja merasakan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran yang direkodkan itu 778,000 orang adalah paling tinggi, dan untuk update yang terkini kita boleh lihat sebanyak 800,000 orang atau lebih adalah paling tertinggi sejak 34 tahun yang lalu. Kadar pengangguran tertinggi yang pernah dicatatkan Malaysia adalah pada kadar 7.4% pada 1986. Namun kita harus berikan perhatian bahawa kadar pengangguran 5.0% ini melangkaui kadar pengangguran rakyat Malaysia ketika krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 dan 1999, iaitu 3.9%, dan kelembapan ekonomi dunia sekitar tahun 2007 hingga 2009 4.1%. Penduduk bekerja paling terjejas adalah sektor pembuatan, perkhidmatan, iaitu penginapan, makanan,
dan minuman serta kesediaan hiburan dan rekreasi serta perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Okey, kita boleh nampak dekat sini sangat besar dia punya impak terhadap sektor pekerjaan ini. Okey, baiklah kita teruskan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ammar atas penjelasan yang begitu padat sebentar tadi. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang seterusnya, iaitu saudara Afif. Soalan saya berbunyi, adakah COVID-19 ini mendatangkan kesan terhadap perdagangan Malaysia? Pandemik COVID-19 yang mengganggu rantaian bekalan global telah menyebabkan perdagangan Malaysia pada April 2020 menyusut kepada 16.4% kepada RM133.24 bilion berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam kenyataan memaklumkan bahawa ekspor negara juga susut sebanyak 23.8% menjadi kepada RM64.92%, sementara import juga turun sebanyak 8% kepada RM68.42 bilion. Timbangan perdagangan merekodkan defisit sebanyak 3.5 bilion pada April 2022. Selepas mencatatkan lebih dagangan berturut-turut selama 269 bulan. Bukan itu saja, perdagangan lebih rendah direkodkan terutamanya di negara Singapura, Thailand, India, Amerika Syarikat, Jepun, Vietnam dan juga Arab Saudi. Selain itu, berbanding pada Mac 2020, jumlah perdagangan dan ekspor juga masing-masing menurun sebanyak 9.9% dan 16%, manakala import naik sebanyak 0.9%. Perdagangan bagi 4 bulan pertama tahun ini pula mencatatkan pengurangan sebanyak 3.5% kepada RM573.75 bilion berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Penurunan ekspor dan import itu telah dijangka memandangkan kebanyakan negara di seluruh dunia berada dalam keadaan sekatan pergerakan, iaitu PKP CMCO bagi berbendung penularan wabak COVID-19 ini. Ini telah menyebabkan gangguan utama terhadap aktiviti pembuatan dan pergerakan barangan secara global. Namun begitu, ekspor beberapa barangan seperti barangan besi dan keluli, sarutangan getah dan minyak sawit ditapis telah ditapis mencatatkan peningkatan yang sangat tinggi dan drastik. Dengan yang demikian, ianya akan menggalakkan aktiviti-aktiviti perdagangan di antara Malaysia dan juga negara-negara yang lain. Terima kasih kepada saudara Afif atas jawapan yang memberangsangkan sebentar tadi. Kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga. Soalan saya kepada saudara Ajwad ialah, adakah COVID-19 ini merupakan krisis yang pertama kali yang menyebabkan satu dunia mengalami kemunduran dari segi ekonomi, dan kalau ini bukan pertama kali, boleh saudara menceritakan krisis apa yang pernah terjadi sebelum ini? Seperti yang kita tahu, antara punca bermulanya krisis ekonomi adalah hutang yang tinggi. Jumlah hutang keseluruhan bagi semua negara adalah sekitar 253 trilion US dollar. Jika nak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan GDP di seluruh dunia, hutang ini sangatlah tinggi, iaitu 84 trilion USD pada tahun 2018. Ini menjadikan setiap orang daripada populasi di dunia berhutang sekitar 32,500 US dollar. Mengikut sejarah, selama 50 tahun ke belakang, dunia telah menghadapi 3 gelombang krisis ekonomi yang dahsyat. Ia bermula pada tahun 1970 hingga 1989 di Amerika Latin. Ia disebabkan kebanyakan negara di Amerika Latin telah meminjam jumlah wang yang banyak daripada luar untuk menyokong pembangunan di negara terbabit. Ini menjadikan hutang terkumpul bagi negara terbabit adalah sebanyak 327 bilion US dollar pada tahun 1982. Gelombang kedua berlaku semasa tahun 1990 hingga 2001. Tidak seperti gelombang pertama di mana kerajaan berperanan besar dalam berhutang, gelombang kali ini terarah kepada sektor swasta, terutamanya bank. Negara-negara membangun di Asia adalah kawasan yang paling teruk terjejas seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina dan Thailand. Ia juga dikenali krisis kewangan Asia. Manakala gelombang terakhir berlaku antara tahun 2002 hingga 2009. Namun, kemuncaknya berlaku di antara tahun 2007 dan 2008. Krisis ini membawa kepada kemelesetan besar di mana banyak harga tanah jatuh menjunam. 2 tahun selepas kemelesetan berakhir, pengangguran masih di atas 9%.
Melihat kembali dengan apa yang berlaku pada permulaan tahun 2020 ini, kita dapat menjangkakan kesihatan ekonomi dunia sedang tenat. Impak daripada pandemik ini telah menyebabkan harga komoditi minyak mentah dunia menjunam ke paras yang terendah dengan harga sekitar $30 setong. Penurunan ini disebabkan lambakan minyak di dalam pasaran kerana banyak kilang dan kenderaan terhenti buat masa ini. Di Malaysia, secara purata, peningkatan harga minyak mentah dunia sebanyak $1 untuk 1 tong boleh meningkatkan hasil pendapatan kerajaan Malaysia kira-kira 300 juta setahun. Terdapat beberapa industri besar yang sangat terkesan pada tahun ini. Salah satunya adalah industri penerbangan. Dengan penutupan pintu masuk sempadan negara dan kawalan ketat terhadap pelancong, tahun 2020 akan menjadi tahun yang sangat mencabar bagi industri penerbangan global. Syarikat penerbangan dijangka kehilangan 29.3 bilion akibat penularan wabak ini. Dalam masa beberapa minggu ini, banyak penerbangan akan dibatalkan kerana tidak mempunyai penumpang. Selepas itu, akan ada syarikat penerbangan menjadi bankrupt. Sebagai contoh di sini, saham syarikat penerbangan hampir kesemuanya jatuh mendadak dalam tempoh 6 bulan sahaja. Di Malaysia, saham AirAsia mengalami kejatuhan yang agak teruk, manakala Malaysia Airlines telah menawarkan cuti tanpa gaji 2 ke 3 bulan kepada 13,000 kaki tangannya. Namun begitu, kos minyak mentah yang murah dapat mengecilkan sedikit jumlah kerugian yang dialami. Industri besar lain yang terkesan adalah melibatkan penonton seperti konsert dan sukan. Bola sepak, sukan Olimpik dan banyak lagi terpaksa ditangguhkan. Malah ada yang dibatalkan. Industri besar ini telah memberi kesan kepada ramai pihak yang lain seperti hak penyiaran, penajaan, tempahan tiket, hotel, sewaan stadium dan pekerja am. Rantaian ekonomi dan industri ini telah menyebabkan beberapa pemain bola sepak memotong gaji mereka untuk mengurangkan dan seterusnya membantu pihak yang terkesan. Sebenarnya, terdapat banyak lagi kesan yang akan berlaku, tetapi kesimpulannya, pengalaman dunia menghadapi beberapa siri krisis ekonomi sebelum ini harus digunakan sebagai rujukan dan panduan untuk memulihkan semula ekonomi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ajwad. Jawapan yang diberikan oleh saudara begitu panjang dan banyak penceritaan yang telah diceritakan oleh saudara Ajwad. Diharapkan penonton dan pendengar dapat mengambil iktibar daripada pencerita saudara Ajwad sebentar tadi. Okey, kita sudah beralih ke segmen yang terakhir dan ahli panel kita yang terakhir. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan, ekonomi negara kita iaitu Malaysia turut mengalami kemunduran. Jadi soalan saya kepada saudara Zaki, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meringankan beban dalam sektor ekonomi di negara kita ini? Dipersilakan. Di kebanyakan negara yang menerima bahana dan impak COVID-19 ini, pelbagai pakej rangsangan ekonomi telah diperkenalkan. Dalam konteks negara Malaysia, beberapa pakej rangsangan ekonomi jangka pendek dan juga jangka masa panjang telah dilaksanakan. Secara umum, pakej-pakej ini lebih bersifat jangka pendek untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terbantu. Pakej-pakej ini adalah untuk memastikan fundamental ekonomi terus kukuh. Di samping itu juga, pakej rangsangan ekonomi ini juga memberi keutamaan kepada kebajikan masyarakat, khususnya kepada golongan B40 dan juga M40. Antara kesan positif daripada pakej rangsangan ini ialah import tidak langsung kepada penggunaan domestik, dengan harapan momentum pengeluaran barangan seperti keperluan barangan dapur dapat ditawarkan untuk memenuhi permintaan dalam pasaran. Bukan itu sahaja, antara kesan baik yang ketara adalah turunnya kadar pengangguran kepada 4.6% berbanding sebelumnya, iaitu sebanyak 5.3%. Selain itu, dalam pengumuman KDNK iaitu keluaran dalam negara kasar, suku ketiga oleh negara Malaysia baru-baru ini, Malaysia telah mencatatkan pengucupan negatif sebanyak 2.7%. Ianya adalah penurunan ketara daripada negatif iaitu 17.1% pada suku kedua. Di samping itu juga, pencapaian KDNK suku ketiga ini adalah terbaik di rantau Asia dan mengatasi beberapa negara OECD, iaitu negara-negara yang terlibat dalam pertumbuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi yang lain. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zaki selaku ahli panel kita yang terakhir.
Maka berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Saya berharap para penonton dan pendengar dapat mengambil pengajaran yang telah dikongsikan daripada keempat ahli panel sebentar tadi, dan semoga dapat kita mempraktikkan apa nasihat yang telah dilontarkan oleh mereka dalam kehidupan seharian kita nanti. Akhir sekali, saya ingin memberi nasihat kepada orang ramai supaya stay at home, jaga SOP dan sentiasa mengekalkan jarak anda dengan orang lain. Dan semoga kita sama-sama dapat menanggani masalah gejala COVID-19 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.